Your body's poetry and speak to me. Won't you let me feel the rhythm tonight? I wanna be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. 17 pagi, Backpast Hot bersama KJ, Johan, Fafau dan AG yang dibawakan oleh Afin Bank. Alright, hari ni dah hari Isnin, kiranya dah seminggu berlalu. Kalau anda ingat kembali Isnin yang lepas, kita meriah dengan sambutan Deepavali. Ya. Dan kalau kita tengok balik dekat Instagram ataupun social media Hot FM 976, dekat TikTok juga, dekat Twitter, dekat YouTube, dah mencecah 1.4 juta tontonan. Ni video yang ni. Ya. Pagel. Apa maksud pagel? Gila. Oh, pandai. Wow. Tapi tak ada pula orang komen kat, gila lah kau. Ada Tak banyak. Tak ada. Cuba komen sikit. Dia suruh meminta. Baik dia minta kita bagi. Apa bagikan Farah? Fira Mokhtar. Apalah korang dah buat dengan KJ weh. Kita yang disalahkan. KJ Nampak bagi idea. betul KJ enjoy live dia sekarang. Tolong balas sikit. Sangat enjoy. Okey. Alhamdulillah. Sangat enjoy. Sangat enjoy set. Maknanya Oh, tekanan saya dah. Reply. Reply. Weh, apa yang aku tengok ni? Kata Ivan dan Nista. KJ selesa teruk ni kat Hot FM. Tak ada hold back lagi dah. Siapa kata seksa? Saya suka rela. Sen. Sen. Okey. Saya suka rela. Okey, ada kan Sebab setengah orang dia suka tapi dia tak rela. betul. Ya. Hairul Izwan, kalau KJ jadi menteri balik, KJ ni kan, kena jadi menteri hiburan lah. Aku baru nak cakap aku nak jadi KSU dia. Aduh. Hiburan. Okey. Ni soalan yang perlu korang kita semua kena jawab. Quraish Ghani, kalau dah macam ni aku reda je. Aku pun dah confused lah sekarang dengan Backpast. Siapa rosakkan siapa sekarang? Eloklah tu, sama-sama dah naik. Sama-sama naik. Ada. Last lagi tadi you yang minta handsome. Okey, buang. Dah Dia buang. Tak payah. Ni AG KJ. Kenapa tak delete dari awal? Itulah. Thank you, Sam. Okeylah, bacalah. Handsome-nya buatlah macam mana pun memang tetap hello. Ni bukan kata tapi memuji ciptaan Tuhan. Tak boleh buat apalah dia cakap macam tu. Okeylah. Okeylah. Yang Islamik. Okey. Alhamdulillah. Tapi bukan apa, saya baca ni pun ialah memuji bukan saja KJ. Ada juga yang kata segak juga dekat AG dengan Johan sebab pakaian kita hari tu memang meriah kan. Al-maklumlah semalam kan hari lelaki sedunia. Yeah. Korang tolonglah puji, tolonglah hantar WhatsApp, bagilah puji-pujian Tak payahlah. yang baik-baik kepada mereka bertiga ni. Oh, tapi semalam betul lah, baru perasan juga sebab ramai yang ada post dekat social media masing-masing, hari lelaki sedunia, hari lelaki sedunia. Semalam aku banyak bantu wanita. Supaya wanita ni lebih menghargai lelaki, tidak kira siapa pun lelaki itu. Berjaya. Semalam saya tolak 3 biji kereta rosak, saya tolak. Tiga? 3 biji. Tiga wanita. Tiga wanita. Sebab aku nampak perempuan ni tolak kereta dia masuk gear jalan. Dia terus jalan dia. Cantik lah. Aku cakap tak apa, hari lelaki. 2 van aku tolak. 2 van Perempuan van sekolah. Perempuan juga dia bawa budak sekolah tu. Aku tolak seorang tak bergerak. Aku suruh budak sekolah tu turun. Tolak sekali sama juga dah start tu dia jalan terus lah. Budak-budak tinggal? Budak tak sekolah. Sebab semalam ni Ahad. So budak perempuan tu tersilap ambil budak-budak tu. Ingat you ada kat Terengganu ke kena Ayah kerja kan. Semalam memang betul International Men's Day. Yes. Ini adalah sambutan antarabangsa dan antara matlamat dia adalah untuk mempromosikan lelaki-lelaki sebagai mempromosikan role model, lelaki sebagai role model untuk meraihkan sumbangan lelaki terhadap masyarakat dan juga keluarga, dan yang penting sekali untuk fokus kepada kesihatan lelaki. Kita selalu cakap pasal kesihatan wanita, kesihatan lelaki, dari segi kesihatan mental, dari segi kanser-kanser yang ada pada lelaki saja. Okey, kalau macam tu baik, hari ini kita nak dengar sedikitlah luahan hati lelaki untuk disampaikan kepada wanita. Ji, mulakan dengan kau.
Aku semalam aku nak meluahkan rasa terima kasih kepada wanita, terutama isteri aku, sebab semalam aku buat sakit gigi. Buat. Oh. So bila kita Walaupun gigi palsu sakit gigi. betul sebab gigi tu dah sopak sikit, buat sakit lah. Sopik. Sopik sikit. So bila kita buat sakit gigi ni, maknanya daripada awal sampai ke akhir kita tak buat apa. Sebab sakit gigi ni adalah penyakit yang orang cakap tak boleh kacau. So aku buat sakit gigi, layanan tu sangat-sangat mesra. Sampai ke hari ni baru aku reveal lah yang aku tak sakit gigi, walaupun aku beli ubat gigi semalam. Faham. Manja lah kamu lah, bagilah kita manja. Pesanan kepada wanita, lelaki ni manja, mengado-ngado. Jo. Lelaki ini tidak lari daripada sifat kebudak-budakan. Dia tidak seperti wanita. Lelaki dengan wanita boleh main masak-masak punduk-punduk waktu kecil. Tapi kalau kau perasan, daripada kecil lelaki main game, sampai besar pun lelaki main game. Wanita dia main punduk-punduk, masak-masak waktu kecil, sampai besar dia tak payah masak-masak dah. Dia masak betul. Masak betul-betul. Dia Itulah praktik perbezaan. Sebagai lelaki kami menghargai wanita dengan keupayaan, kesusahan dan keberanian, kementalan dan keusahawanan. Menarik. Baik, maknanya pesanan ringkas dia. Ringkas je lah. Lelaki ni budak-budak. Okey. Lelaki ni tidak lari daripada sifat kebudak-budakan. Tolonglah faham kami. Okey, faham. Cantik balik dia main snooker. Okey, J. Jangan kita andaikan wajah yang macho pada lelaki ni bermakna bahawa kita ni tidak ada perasaan. Wow! Dah sampai chip je nak drip tu. Kalau aku tahu aku bagi pantun tadi. Dia belum dengar aku bagi pantun. Aku nak tahu benda tu betul-betul keluar ikhlas daripada chip ke tidak. One more time. Jangan kita mengandaikan wajah yang macho pada lelaki ni bermakna kita tidak ada perasaan. Okey, ada seorang lagi lelaki yang badan ketul-ketul. Chip ketul ke tidak, Farah? Ke sama? Tak boleh, aku mau buka. Lower your gaze, sister. Lower your gaze. Cip ni kalau Farah tengah pandang macam tu, jangan gerak-gerakkan dada. Jejaka macho seorang lagi akan bersama dengan kita sebentar lagi Hot FM. Dan di waktu-waktu macam ni biasanya kita dah hantar anak-anak pergi sekolah. Itu kalau sekolah rendah, sekolah menengah. Dan pastinya kita juga hantar anak-anak kita mungkin pergi ke nursery, pusat penjagaan. So biasa suami hantar ataupun biasa isteri yang hantar. Kalau tiba-tiba tanggungjawab itu kita yang buat, kita kena pastikan anak-anak kita selamat. Yalah, kadang-kadang dia galik ataupun tak perasan, boleh terlupa pun dia juga tahu. Betul. Dan kebetulan J. Jo nak beritahu 18 November yang lepas adalah World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence. Ini nak cerita tentang penderaan seksual kanak-kanak. Sebab hari Sabtu yang lepas ni saya pergi Johor, JB. Ada satu program yang dianjurkan oleh Pertubuhan Pergerakan Wanita Johor, meningkatkan kesedaran terhadap penderaan seksual kanak-kanak. Ini pandangan saya peribadilah. Jenayah yang paling keji sekali adalah jenayah yang melibatkan kanak-kanak, terutamanya penderaan seksual kanak-kanak. So ini benda yang masih lagi tidak selalu dicakap, tetapi kes-kes yang melibatkan contohnya penderaan seksual rogol terhadap kanak-kanak masih lagi tinggi, ratusan, ada yang mencecah 1,000. Itu yang dilaporkan, ada yang tak dilaporkan. Dan yang paling sedih sekali, kebanyakan pesalah yang buat benda ni, yang salah laku ni adalah orang yang dikenali oleh kanak-kanak itu. Jiran dia, stepfather ataupun ni. So perlu untuk kita tahu tentang benda ni, dan juga yang perlu kita tahu adalah tanda-tanda, sebab kanak-kanak kadang-kadang dia tak bagi tahu. Tanda-tanda dia dah murung, dia marah, dia mengasingkan diri, dia rasa bersalah, dia sedih, dia rasa bersalah walaupun benda tu berlaku kepada dia. So mungkin apa tindakan-tindakan yang boleh kita ambil, sebab apa bagus benda ni kita cakap dekat awam, supaya mungkin ada yang mengalami masalah ini, cuma dia orang tak tahu apa tindakan. Aku rasa dalam hal macam ni, istilah jaga tepi kain orang itu perlu kita gunakan. Dulu kan jangan sibuk jaga tepi kain orang kan. Tapi kalau kita hidup dalam kejiranan, kita boleh kenal body language budak-budak ni. Macam Cip cakap tadi lah, kemurungan, lepas tu tak nak join dengan kawan-kawan yang lain. Rasa kalau setakat nak buat report, walaupun report tu betul ataupun tidak, kalau betul, at least kita dah bantu menakutkan orang yang buat jenayah ni tau. Kan? Ada siasatan yang dilakukan lah. Cuma kena beranikan diri sikit. Macam AJ kata betul, budaya kita jangan
jangan Jaga. busybody, jangan jaga tepi kain orang. Mm-mm. Tapi kalau benda tu kita notice kan, ada tanda-tanda pada tubuh badan Ataupun dia, penderaan for kita instance. dengar ke kan. Ataupun dia bagi tahu kepada anak kita sendiri Ya. something wrong, dan Uh-huh. kita kena laporkan benda tu. Yep. Okey, Sebab mungkin apa ni, mangsa takut nak melaporkan sendiri sebab mungkin banyak ugutan lah. Of course banyak ugutan Yalah, yang beberapa diterima orang yang dia kenal kan. daripada pelaku tu kan. Tapi macam mana nak bagi hint yang tolonglah aku. Ya. Kan sebab mungkin yang baru ni aku tengok ada sign yang tangan ke apa, sign tangan. Ya, ada 4 Yang jari, untuk- genggam Dia kan. genggam. Kan? Itu untuk perempuan lah. SOS kan. Tapi kalau SOS kanak-kanak juga. macam mana tips dia? Mungkin Tips dia, kita sebagai dewasa kita kena approach dia orang, dan ataupun kita minta dia punya guru ataupun orang yang dipercaya untuk approach dia orang. Sebab biasanya dia tak akan bagi apa-apa hint, dia akan rasa dia salah, dia rasa takut untuk report sebab orang tu mungkin parent dia sendiri. Dia tak nak melibatkan parent. Satu lagi mungkin nak sentuh juga adalah pengantunan kanak-kanak. Ini grooming. Okey. Sebenarnya dia dah mark kanak-kanak ni, dan benda ni serius. Sekarang ni ada media sosial. Anak-anak kita pun semua pakai media sosial. Mungkin ada yang predator ni, dia nampak dan dia akan berkenalan dengan anak-anak itu melalui media sosial. So another thing yang kita kena check berhati-hati DM anak kita. Yes, Ah, betul. yes, kena Kadang-kadang check. kena check DM, you tengah cakap dengan siapa ni. Biasa dia mungkin dia jumpa dalam game. Dia tengah main online game. Ada adult yang predator ni, dia jumpa dalam game tu. Ini parents memang kena main peranan lah. Okey, harap-harap dah jadikan ini sebagai satu awareness untuk kita juga, insya-Allah. Dan kita masih lagi nak bercerita sesuatu yang sangat serius berkaitan dah terjadi lagi kes tertinggal anak dalam kereta bersama dengan kami Hot FM. Okey, tadi perasan tak jam 6 pagi tadi, hujung-hujung tu kita ada ingatkan kepada ibu bapa yang pergi hantar anak-anak jangan lupa untuk toleh ke belakang. Ya. Takut tertinggal anak. Yelah kan ada beberapa kejadian yang telah pun berlaku. Kes tertinggal anak dalam kereta sehingga mengorbankan nyawa. So kebetulan pula 18 November hari Sabtu yang lepas merupakan World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence. Baik. So tadi pun Chief dah cakap lah kan KJ? Ya, so ada yang tanya tadi apa yang perlu kita buat kalau kita syaki bahawa kanak-kanak didera, terutamanya didera secara seksual. Sudah pasti kita kena buat bantuan daripada polis. Ataupun kita boleh buat melaporkan, ataupun kita boleh dapat bantuan daripada hospital kerajaan, hospital General Hospital, hospital besar. Alright. Di mana kebanyakan hospital ini ada bilik khas, iaitu Pusat Krisis Bersepadu, One Stop Crisis Center OSCC. Saya pun waktu saya ada di KKM pernah tengok. Alright. Ataupun dapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang juga ada dalam One Stop Crisis Center tu, dan kanak-kanak akan dibawa ke dalam bilik yang selamat dan tak perlu pergi balai polis untuk menyampaikan keterangan mereka. Dan kalau ada apa-apa boleh menghubungi talian kasih di 15999. 15999. Ini kes apa saja kes yang berkenaan dengan abuse, child abuse, kita boleh laporkan di 15999. Antara usaha yang telah pun dilaksanakan, antara tempat yang boleh anda mengadu domba sebarang masalah ataupun kekeliruan, keraguan, anda boleh pergi ke tempat-tempat tersebut untuk menyampaikan maklumat lah. InsyaAllah sedikit sebanyak dapat membantu dan mengurangkan kes-kes penderaan ataupun yang membabitkan dengan jenayah terhadap kanak-kanak. Wah, WhatsApp terus masuk lah. Thank you KJ. Nasib baik KJ kongsikan nombor 1599. Sekejap aku reply. Kita berempat yang borak. Kenapa KJ yang petik je? Boy. Tapi kenapa kita serius dalam hal ini? Kerana kes di negara kita semakin serius. Ada kes tu. Ada kes tu, ya. Kan, so cuba kita kurangkanlah. Memang kita tak dapat nak bendung sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya usaha kita Chip hari ini dapat mengurangkan dan beri manfaat benda ini kepada orang lain. InsyaAllah kita kat radio ni sebab korang dengar radio. So insyaAllah kita akan cuba ingatkanlah antara satu sama lain. Tak ada lagi nanti kita orang cakap, okay guys, anak dah hantar sekolah belum? Tengok kat belakang ada baby ke tidak, mungkin tengah tidur dan juga sebagainya. InsyaAllah tolong ingatkan kami juga kan. I akan sentiasa mengingatkan korang. Macam I ingatkan orang bertiga ni. Okay. Korang dah tukar belum korang punya fantasi? Allah, memang itu kerja saya bunyinya. menentukan kehidupan mereka bertiga. Dan saya akan tentukan kehidupan korang juga. Korang dah check belum korang punya Liga Fantasy Backpass Hot? Tak ada game. Tak ada game? Tak ada game. Oh, ya ke? Nanti dah National break. Oh, dia orang cuti. Kita update lah tengok. Dia perlawanan
antarabangsa dan liga domestik dia tak ada. Tu kita nanti kita pergi macam kau ni bercakap macam tak pakai otak. Aduh. Jangan nak gelas sangat Sebab masa aku cuti hari tu Haji ni sibuk cakap kena tukar player. Wah, Haji dengar Ya, juga. Haji. Kau macam mana boleh dengar kau buat umrah? Masa dekat hotel. Apa, kita update jugalah sebentar lagi di Hot FM. KJ Johan, Fafau, AG yang dibawakan oleh Affin Bank pagi ini hari Isnin, hari 20 bulan November. So esok tu macam Cip cakap, besok ada game. Cuma sekarang ni nak beritahu minggu lepas malam Farah, kau balik umrah bila? Bila sampai? Hari Sabtu. Tak ada game. Tak ada game membabitkan liga, tak ada. Oh, tak Mana-mana ada. liga kat dunia tak ada. Tim Malaysia beritahu? Di sini. Saya dah faham tu. Aduh. Kita kan perempuan. Penjelasan Okey, kepada penjelasan. kaum wanita. Kaum hawa. Bila ada perlawanan antarabangsa, Okey. maknanya satu dunia dia akan hold dulu je. Negara lawan negara. So mana tak ada football game pun? Football game tu Sabar. antara international friend ni lah match. Janganlah tepuk dahi KJ. Ada perlawanan antara negara. Oh, antara negara. Jadi club dia hold dulu lah. Tak, sebab I tengok WhatsApp masuk akhirat kenapa boyfriend I kata nak pergi tengok bola tapi KJ kata Joe kata tak ada bola. Tu yang aku terus sampaikan. Liga ni. Oh, liga. Liga domestik tak ada. Aku tu buat penat je lah siapa yang jual Liga Fantasy Back apa suruh tukar player tu. Dia tak penat. Dia bersedia untuk next week. Okay, next week siapa lawan? Next week. City lawan siapa? Man City. Sebab I tahu Man City lawan Liverpool. Itu confirm. Sebab I akan ambil tahu pasal Man City je. Oh, Man City Liverpool Awal Liverpool. Tapi dengar Haaland injured. Kesian budak tu. Siapa budak tu Tukarlah tukar. Tukar dengan apa? Tukar dengan Mbappe. Okey. Mbappe. Lain. Game sedap dia. Game sedap juga lah next week. Man City Liverpool, Newcastle lawan Chelsea, Everton Man U, Arsenal lawan Brentford. Everton ni jadi lauk lah. Oh, Everton yakin. lauk ke MU yang lauk? MU nasi. MU nasi. Everton lauk. Okey. Weh, dia ni pastikan kita main record balik playback balik nanti untuk bila dapat keputusan Everton dengan Manchester. Aku tengok siapa nasi siapa lah. Oh, tapi kan Tolong delete lah. apa yang pasti perlawanan yang kita tunggu ialah hari esok. Ini membabitkan negara kita Malaysia kelayakan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2024. Kan? So Malaysia akan berkunjung ke Chinese Taipei. Sekarang Tadi tak memang. sekarang ranking Malaysia Ranking 130 mah. Itu Chinese Taipei. Chinese Taipei atas lagi 137 Chinese Taipei tak pasti. Kedudukan Malaysia sekarang ni 137. Okey. Oh ya ke? Dapat 15 markah. Oh, baru dapat lagi. Oh, dapat lagi. Chinese Taipei rasa dalam 150 ke atas macam tu. So kalau on paper Okey. kita boleh menang. Okey. Ya. Tak adalah. Chinese Taipei 152. Kan? 1.5 lah. 1.5. Kita 1.3. Okey, betul lah. So on paper memang kalau kita Padahal saya 152 sebab I tahu kan. Semua tak nak percaya. KJ cakap semua percaya. Teruskan. tak benda sebab sekarang ni kita ikut kalender FIFA. Okey. Maknanya kalau nak antarabangsa, kelab-kelab ni kita hold dulu. Okey, jam berapa game? Jam 7. So nak tanya selepas game dengan Kyrgyzstan yang itu, comeback yang sangat epic. Comeback is real. Adakah kita sudah mula mimpi? Wow, Piala Dunia. Because ini second round ni guys. Betul. Okey, kalau kita tengok negara jiran, Vietnam menang tapi Vietnam lawan Filipin. Singapura kalah 5-0 dengan Korea Selatan. Tim besar lah. Tapi kita pernah kalahkan Korea Selatan, jangan lupa. Baru-baru ni? Tak. Lama. The last game is 2-1. 2-1 Kita menang. Itu jam Sun main tau. Oh Yang main Spurs tu, Aha. itu pun kena lauk dengan kita. Cik rasa macam mana? Kita dah boleh pergi 2026 Piala Dunia membabitkan negara kita Malaysia. Sebab apa? Sebab kalau tak silap saya, Piala Dunia kali ni tim dia bilangan tim tu banyak. Makin banyak kan? Makin tambah-tambah. 48. 48. So
Wow. Tapi kita 130 cip. Ha. Nak 48. Katakanlah kalau ikut apa matematik dia pun nombor 1 sampai 48, 48 tu semua masuk World Cup. Jauh lagi untuk kita Malaysia. Kalau mengikut ranking 130. Itu ikut ranking. Tapi dia Tapi kan ada sama kuota. juga. Hello guys, lupa ke kita ada kuota untuk Aku lebih Asia masuk. prefer yang kuota tadi tu. Kuota. Dia macam dekat-dekat dengan kuih tiaw dia ni. Ya. So, sebab Farah dia tahu sangat tentang bola Of sepak. course, Nak tanya, of course. Jangan Google. Dia sebelum ni Piala Dunia berapa banyak tim masuk? Berapa banyak tim? Kurang daripada 48. Senang je. Okey, dia sampai H. Sampai H. Satu tim ada 4. Sebab dia group kan? Ya. Kali 4 lah. Sekejap. Oh, okey. 32. Sebaik aku tolonglah Farah. Kita kan Spanyol. Oh, ya, ya. Spanyol. So now 48. Okey. So sebab 48 tu lah kita rasa mungkin kita dah boleh start dream ni. Ya, Boleh, kita boleh, mungkin boleh. ada berpeluang. Sebab dia macam badminton, dia bukan ikut ranking, dia ikut Ya, ya, ya. game perlawanan Betul. itu. I harap sangat Malaysia masuk so that at least I ada reason untuk pergi Amerika, I boleh pergi ke Mexico, Wow. I boleh Okey. pergi ke Canada. Lepas tu kau je yang pergi, kita orang kerja kat sini. Itu pasti. Baik, Sebab I buat stand up. Itu 2026 2026 betul. Okey, adakah harapan kita ni terlalu menggunung untuk Malaysia? Anda WhatsApp mampu atau tidak? Yes. Malaysia layak ke Piala Dunia sebab kita dah nampak ni Kyrgyzstan dah tewas dengan kita 4-3. Boleh. 017 30288 22. Okey, kita nak dengar apa pula pandangan anda tentang tim Harimau Melaya. Juga menanti anda jam berikutnya. Dan Fafau dan AG, mungkin anda dah merindui apakah fakta menarik yang Cip nak kongsikan. Apapun kami dibawakan oleh Afin Bank. So guys, ini fakta katanya mengenai ahli bina badan. Okey, saya risau kenapa bila ahli bina badan ni ialah sebenarnya kena tunjuk badan kan. Tapi tak apa, sebagai seorang yang professional, mari kita dengar. Okey. Dengar saja, tak boleh lihat. J, cerita pasal apa ni J? Ya, CSR KJ, segmen CSR KJ pada hari ini adalah segmen sempena dengan tetamu khas kita yang Alright. akan tiba tidak lama lagi nanti. Dan saya ambil inspirasi daripada dia. Cuma tanya soalan yang agak pelik sikit. Okey. Pelik? Ya, Alright. ahli bina badan yang paling kecil, yang terpendek di dunia dari negara mana? Oh, ketinggian dia. Ketinggian dia. So kita selalu associate bina badan ni dengan orang yang besar. Alright, betul. So dia memang ada Guinness Book of Record yang the smallest, the shortest. Okey, dalam buku yang saya baca, saya pun minat juga dengan bina badan ni. Satu sukan yang pernah aku ceburi dulu. So untuk memulakan cita-cita aku sebagai ahli bina badan, aku baca buku ni. Buku ni ditulis oleh seorang jejaka yang bernama Jack Sherman. Jack Sherman. Jack Sherman, dia tulis buku ni sebab dia pun ahli bina badan juga. So bila aku baca, dia cakap how to build a body most beautiful in the world. Okey, aku ada baca, rupanya ada sejarah tau. Seorang jejaka ni dengan ketinggian 143 cm. Ui, ulang lagi 100? 143 cm. Okey. 104 cm. 143. 43 lagi rendah daripada Fafau. Yalah, dia okey. ahli bina badan kerdil. Okey. Yang paling kecil daripada negara Uzbekistan. Uzbekistan. Mehmet Djokovic nama dia. Mehmet Djokovic, Ya. aku pernah dengar. Dia bukan pemain Selangor ke dulu? Nama orang kan Ahmad. Tak respect tu Farah. Sorry. Lagi mau petikaikan. Maafkan saya, 143 kita lock daripada 143 Uzbekistan. Uzbekistan. Okey, Alright. nice. Jom. Protein adalah satu-satunya benda yang dapat meningkatkan imunisasi badan meningkat tinggi sambil protein. Dia dah sangat dia potong. Tak apalah. Dia dapat meningkatkan sistem imunisasi badan dan juga pembesaran muscle kita. Okey. Semasa saya berada di US, saya satu gym bersama Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Wow. Goals. Yes. Goals. I know. Oh, you know? I saw you. Oh, okay. Goals You gym. saw me. Yeah. Oh, wow. I'm the owner of the gym. You the owner? Yes, masa tu ada share partner masa tu. Shareholder. Masa tu that was my first master franchise gym dekat sana. Yelah sebab dia banyak travel. Dia kan orang kaya. Dia banyak bisnes kat So, banyak luar buka negara tu. bisnes gym masa tu. So orang yang kerdil tu ada kat situ? Orang kerdil yang aku pernah jumpa
Cip, belum sampai punchline lagi Cip. Orang Kedil yang masa dekat sana, yang pernah aku jumpa dekat Amerika ialah dia punya ketinggian 110 cm. 110. 110. Yang Asal dia dari mana? asal dia daripada dia belah-belah Europe. Okey. Dia mak France, bapak Jerman. Okay. Kalau dia main bola di mana? Kalau dia main bola panggil dia Mbappe. Bah. Itu kalau dia main bola. Haji, this is not the football. I'm sorry. It's a bodybuilder. Fokus. So protein shake yang kononnya dapat membantu, tidak dapat membantu dia untuk pembesaran dia. So apa yang dia buat, dia ambil tindakan menyaman. Jangan menyampuk. tindakan dia meneruskan. Sebab dia minat dalam ahli bina badan. Sebab dia dulu dekat US ada ahli bina insan. Okey. So lepas bina insan tu yang dia bina badan, dapat motivation. Okey, WhatsApp masuk. Kesimpulan dia dari negara mana? Sebab WhatsApp masuk US. Itu dia. WhatsApp masuk saja, aku nak kena baca juga. Hari Isnin lepas boleh panjang-panjang Jo sebab cuti. Hari ni Nak kerja. Yang hantar WhatsApp pun. Okey. KJ. Okey, dari segi soalan dia dari negara mana? Oleh kerana dua-dua ni dah jawab soal ketinggian dia. Ketinggian dia memihak kepada Johan lah. Oh, ya? Sebab dia 101.6 cm. Bukan master franchise kan? 140. Master franchise kata 110. Sebenarnya dia ni 101.6 cm. Lebih kurang macam Hasbullah lah. Kan? Dan dia ni telah membina badan sejak 2012 dan pernah didekati oleh penyanyi terkenal, rapper terkenal Amerika Syarikat, Snoop Dogg. Wow. Yes. Kau tahu kan Snoop Dogg daripada mana? US. US. Takkan kalau dia Uzbekistan, takkan Snoop Dogg nak pergi sana. Ni world. Pakai otak lah. Ni world ni. Okey. Seterusnya. Namun yang demikian, Namun. oleh yang demikian, atlet ni nama dia Pratik Vital Mohit. India ni. Daripada India. So dia bukan menetap dekat US ke, bukan Coach dia Uzbek kot. tak ada langsung. Tak deep. Info tak deep. Info tak lengkap lah ni. Info deep. 101 meter dan berasal dari India. Pratik Vital Mohit. Pasti Vita Mohit tu bukan main squash India ke? Dia pelakon. Oh, pelakon. Pelakon yang selalu pegang kayu hoki you. AJ, Johan, Fafau, AG complete kami berempat yang dibawakan oleh Afin Bank. Dan kerana Farah Fauzana ni baru pulang daripada cuti. Cuti. Sebut cuti je. Baru pulang daripada cuti. Okey, bila balik daripada cuti, kita nak bagi hadiah lah untuk Farah. Ui. Jangan-jangan ya Johan, AG, KJ macam bagi hadiah kat I. So apa tu Jo? Kenapa Jo? Sorry dengan flex. Tengah flat. Ingat Darth Vader. Tengah bernafas. Okey, bukan apa guys. Hari ni kita ada juara dunia ya kawan-kawan. J, cakaplah J, segallah J. Datuk Muhammad Syarul Azman Mahen Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai Mike Mahen. Kita punya juara dunia kali ke-6. Kali ke-6 dalam kejohanan bina badan dan fizik 2023. Legend. Tambahan lagi, kali ke-6 di usia. Hari ni memang kita kena Nak beritahu ke Datuk Mike cakap? Alah, tengok Boleh muka cakap dia. Tak, kita kena flex sebab kali ke-6 di usia 50 tahun dan wajahnya lebih muda daripada korang bertiga. Itu nak Tadi beritahu. Datuk bagi tahu umur dia 50 tahun. Tak percaya. Macam tak percaya Tak percaya. Tengok. Ya, 50 Datuk kan? 50 tahun ni 50. Serius lah Datuk? Betul. 73. Betul. 73. 73 Dah Vader nak cakap dengan Datuk ni. Kita ada lawan Datuk. Baik. Alhamdulillah. Apa tu? Macam orang sakit je. Kau lupa bawa kau punya ni check. Inhaler. Nela tu. Allah. Datuk again tahniah dekat ni. Tahniah Datuk. Baru pulang daripada Korea Selatan. Pasti bukan mudah di usia 50 tahun. Menang buat kali yang ke-6. Disiplin yang Datuk amalkan tu untuk menjadi champion ni sampai bila Datuk? Datuk nak jadi champion sampai bila? Cukuplah saya rasanya. Serius lah. Serius lah. Bukan dengan kemenangan pada usia 50 tahun ni Tok memberi
inspirasi untuk terus. Betul, tapi saya rasa lebih memberi inspirasi pada pemuda-pemuda youngsters belia-belia di sana luar sana lagi. Saya kalau boleh saya nak congkel lagi ramai atlet lagi. Sebab saya tahu kat luar sana ramai lagi atlet. Yang ramai yang minat Minat sukan bina badan ni sukan kan. bina badan. Sebab sukan bina badan ni consider gym, kita main dalam gym je. Okey. Dia consider pada ibu pada semua sukan. Tak kisah bola ke apa sukan pun semua kena pergi gym. Yes, betul. Semua kena Untuk workout bina otot. otot. Jadi bagi saya bukan saja bina badan, fizik, dan saya boleh congkel lagi ramai lagi atlet lah. Ada had umur maksimum ke untuk bina badan? Bina badan tak ada. Tak ada Kita boleh pergi sampai berapa pun umur. Tapi cuma dia ada kategori dia lah. Alright. Kalau biasanya umur master ni 40 hingga ke 50 dia ada umurnya. Right. Tapi saya masih open sebab darah muda. Saya tak percaya dah yang muda. Toreh sekarang. Nak tanya sikit sebab ramai yang dengar pada pagi ni dan ramai yang kagum dengan Datuk. Tapi macam Datuk cakap tadi lah, belia-belia semua ni, tapi dia biasa ni dia nak shortcut. Dia nak masuk gym dalam tempoh dia kata dalam tempoh seminggu 2 dia nak sasa, dia nak sadar lah. So Datuk mungkin nak cerita sikit cara yang selamat, cara yang terbaik untuk jadi macam Datuk ni. Okey, macam YB KJ cakap tadi tu betul lah. Ramai yang shortcut kan. Cuma nak ambil steroid lah, macam-macam. Tapi benda tu memang jadi. Tapi dia macam belon. Okey. Bila ambil barang tu, dalam sebulan 2 bulan you boleh kembang, ada nampak. Tapi quality muscle dah tak ada, cuma air je tangkung dalam badan. Datuk Mai bila kembang tu jangan pandang saya sangat, pandang mereka bertiga. Dia macam kembar pandang aku. Tapi itu kalau itu kalau ada pengambilan bahan tu lah. Kalau yang buat secara natural, berapa lama ambil masa untuk mendapatkan badan macam itu? Okey, dia terpulang pada badan lah sebab manusia ada 3 jenis badan, ectomorph, mesomorph, endomorph. Right. Jadi kalau jenis yang kurus, dia memang membesar dengan otot. Okey. Dia makan masa. Macam saya ectomorph. Saya dalam 25 tahun dalam bidang ni. Wow. Baru boleh maintain sampai. Jangan tak payah tu. Baru tayang tu. Lagi sikit. Bicep dia dah besar kepala aku macam mana? Alright guys, korang kena saksikan sebentar lagi kita akan buat versi live dekat Instagram, juga dekat TikTok. Kita akan memperagakan badan kita lah. So yang akan mengadili Farah, kau tengok kita orang. So sekejap lagi AG kena akan sapu minyak kat badan dia. Kita akan flash lah. Aku kata cuti lah hari ni. Okey, kalau korang nak tanya soalan dekat Datuk pun boleh juga. Any tips nak minta untuk mungkin walaupun cakap tak boleh shortcut, tapi orang cakap tu nak jaga badan, starting ni macam mana, mood, konsisten semua, korang boleh tanya. InsyaAllah ada tips daripada Datuk untuk kongsikan bersama dengan kita. WhatsApp 0173028822 Hot FM. FM KJ, Johan, Fafau dan juga AG yang dibawakan oleh Affin Bank. Guys, hari ni menarik. Kita ada World Champion, menang juara dunia buat kali yang ke-6 dalam kerjaya di kejohanan dunia bina badan dan fizik 2023. Datuk Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah ataupun Datuk Mike bersama dengan kita. Datuk, again thank you so much. Dengar cerita baru balik sangat. Baru balik. Bila sampai? 5 hari. 5 hari. Oh, Kau bayangkan dia menang kategori open, umur Datuk 50 tahun. dia kalahkan budak umur 18, 20 kan. Paling muda dalam competition tu berapa tahun? 29. Ha. 29. Datuk Apa satu je? So bila pergi competition ni, kita nak ceritakan sikit. Bila nak pergi competition ni, dia punya ada proses, dia kena cutting kan, dia kena keringkan badan. Dia torture tak? Dia memanglah mentally you kena prepare for that sebab kadang-kadang sebab badan kita ni manusia kan. So bila you cut water, you berhenti garam. Garam? Garam kena berhenti. Garam okey. Sebab garam tahan air dalam badan. Gula biasa dah dengar kan. Clean tu, nampak kering. Dia nak tinggal cuma kulit dengan otot je. Oi, jap payah press tu. Air bawah kulit tu semua kena buang. Ji, tolong cubitkan Ji. Tengok macam mana. Ada tak boleh nak juga. Oh, iyalah. Dia boleh tak getah tu buka buang. Getah tu buang. Kulit dengan masa Getah tu buang. Faham. Masa lu. Jadi kulit dengan otot je dia nak. Jadi on the stage bila dah sapukan colour tu dengan spotlight, bila dia tekan tu muscle separation tu, perpisahan otot tu nampak jelas. Itu yang dia nak. Perpisahan yang kau pinta. Okey, WhatsApp. Guys, Okey, soalan. WhatsApp masuk. Saya nak tanya pasal gym. Isteri saya rajin ke gym.
Saya risau, adakah dia juga akan menjadi dapat Alah, suami pun isteri pergi gym pun salah. Tapi yelah takut betul juga kan? Adakah kalau selalu pergi gym? Sebab untuk pembinaan otot, seorang manusia tu kalau dia train hardcore punya training pun, dalam setahun dia boleh build 7 hingga 8 kilo otot. 7 hingga 8 kilo otot tu dia pecahkan semua bahagian badan kita, 1 inci pun tak naik. Oh. 1 inci pun tak naik. Ini yang malas nak pergi gym ni. Sebab makan masa. Kalau kita tak ambil shortcut, kita buat natural, hardcore, kita ikut pemakanan yang betul semua, Lambat juga. dalam 1 tahun tu mungkin 6 kilo, 7 kilo. Okey, otot. itu muscle, otot Datuk Otot. Kalau dari nak segi lean, Lean tu kena diet lah. Diet dah. Gula kena berhenti, karbo kena tukar, nasi kena, beras semua kena tukar. So, Bakar rebus. ada yang kata nak bina badan yang cantik ni bukan di gym saja tapi di dapur. Yes, betul. Betul, eh? Betul. dia Datuk, bermula daripada dapur. Ya, 70% daripada dapur. Datuk menyesal tak menyertai sukan ni? Tak. Tak dapat makan sedap. Saya nampak Orang pergi makan Roti steamboat canai. tu. Baru Baik. makan rasa lemak tadi. Dah ambil kontes. Adalah cheat day je. Tapi lepas tu kena lanyak balik lah. Sini balik, lepas ni balik training. Oh. Nampak yang menang 6 kali juara pun tetap pergi training guys. Dekat mana? Kat gym. Okey, Datuk boleh tak kongsikan macam mana untuk pemula? Pemula yang mungkin dia nak kurus lah. Jangan cakap ni kebanyakannya orang I nak kurus kan. Six pack tu bercerita selepas kurus. Sebab cita-cita macam kita orang ni memang tinggi. Barang order barang sampai. Ada orang sampai lain. Memang tinggi sangat cita-cita kita orang ni. Starting dia. Starting je simple je. Yang penting pergi gym, jangan mainlah semua badan satu hari. Jadi dia ada part by part. Hari Isnin main kaki, hari Selasa main chest. Dia main semua. Semua hari Dia nak cepat. masuk gym je semua, tangan, kaki semua, lepas tu sakit. Nah. Berat terus. Tak boleh. Tak boleh kan? Faham. Dia Lepas tu part by part. Kena konsisten berapa lama? Just carry on. Dia ada perubahan ya. Dalam sebulan 2 bulan bila ada perubahan, automatic mindset kita akan, bila sebab tu gym tu ada cermin. Ya. Bila training dia tengok badan, automatic dia semangat dia lain. Okey. Oh. Cermin tu. Takut perasan lah nanti. Okey. WhatsApp dah boleh masuk. Kebetulan juga pasal cermin guys. Dan Alright. cerita cermin gym. Okey, sebentar lagi kita nak Takut dengar nak baca. apa pula cerita anda dan juga gym, kenangan, pengalaman, anything yang anda boleh share apa yang terjadi dekat situ. 0173028822 Hot FM. Okey, dengar. Kita bersama dengan legend Datuk Mike Mahen kita. World champion 6 times. 6 kali. Ada soalan nak tanya? Oh, Tentang, tak ada suara. body Okey, kita building? tengah gosip ke? Bukan tengah gosip, tengah berbincang. Husnuzon, please. Dah ada suara dah. Okey. Pagi tadi breakfast apa? Saya Lemak. kat rumah tadi toasted bread, roti dengan black coffee. Dah sampai TV3 kena nasi lemak sebungkus. Setiap hari berapa biji telur? Tak banyak, dalam 10 biji je. Tapi dia makan kulit saja. Hello from Canada. Serius lah. Canada. Okey. Belanja sikit. Farah belanja WhatsApp. WhatsApp Datuk. Bukan dah lah. Bukan kau. Ai, Tu. Datuk ada baby bicep tu baby bicep tu macam mana? Ada buah apa? Buah plum. Ada Bicep tu ada bicep. Bicep dia ada bicep. Bicep dia ada bicep. Okey. Tunjuk bicep. Okay. Dah tunjuk. Ya, 10 biji. Telur ayam kampung ke ayam bandar? Itu mana-mana boleh. Mana boleh. Kalau Ikut kau selera, ada kampung ikut kena masuk selera bandar. Ikut selera, mana-mana boleh. Okey. Hi from Singapore. Rebus ke KJ setengah tak masak? nak try jadi sador ke? Rebus tak? Kau dah sadu dah? Boleh. Tengah masak lagi senang, masuk terus. Oh. Okey, KJ, flex cepat. Flex tu macam mana? Flex lah, flex. Alah pakai jaket, dia tersekat. Nampak. Okey, kejap kita nak tanya Jo kejap. Apa hal kau nak tunjuk aku nak tunjuk bicep kat kau orang pula. Aku tunjuk sikit je lah. Ini yang Telur pakai rebus ke telur setengah masak better? Itu tak kisah, mana-mana. Okey. Kalau setengah masak lagi senang masuk, cepat hadam. tengah masak sebab kenyal. Dia tak kenyal. Kejap. Ajar aku tunjuk yang pakai ni dulu. Putih je ke kuning ke campur semua? Oh boleh. Kalau 5 biji, Okey. Telur slow je, telur protein. Eh? Oh putih. Okey. Protein builds ambil muscle. satu kuning.
Asal lagi satu Protein builds muscle. Cepat. Cepat tengah flex ni cepat. Johan, jangan nanti baju koyak. Tapi whey pun makan juga kan? ISO. Oh, ISO. Ni tu. Yang ada whey campur dengan Mana protein tu? protein tu. Jadi campuran yang whey tu dengan Saya ambil ISO whey. ISO whey dia cepat absorb. Fast Oh. absorb. Lagi cepat. Isolate tu apa? Macam Dia protein juga. Oh, dia serbuk. Dia Okey. serbuk yang dalam kita bancur kita minum tu. tak, saya ada tengok yang protein dicampur dengan apa nama dia? Creatine. Creatine. Itu memang standard lah. Semua protein pun ada kreatin, ada glutamin, ada BCA. So creatine tu untuk apa? Kreatin tu dia kita bagi kita energi. Kita badan manusia kita pun ada produce kreatin sendiri, tapi tak cukup. So Sukan- creatine tu bantu. Dia bantu. Sukan itu body. pre ke after? Sorry. Saya ambil selepas training. Sebab ada orang ambil suka Bukan ambil. sebelum kan? Ada orang suka ambil sebelum training, tapi saya suka ambil selepas training. Efek dia? Dia recovery dia lagi cepat. Dia sebab kita dah pakai Okay, nak recovery cepat, ambil lepas training. Okay guys. Kreatin. Ada tambah ada tak yang ni tu kalau whey Testosterone. protein tu boleh ke ambil Testosterone. Testosterone ni hormon. Lepas hormon exercise untuk ambil orang kreatek. lelaki. Okey. boleh tak ambil whey sebelum tidur? Kalau sebelum tidur kalau ambil casein lagi bagus. Casein. Datuk cakap tadi. Ambil telur. Ambil Sebelum kretek. tidur. Telur. Berapa batang tu? Ambil lah 8 biji sebelum tidur. Sorry Cuk. Datuk. Ada orang marah, Datuk, you sure not you 50 tahun nampak macam 38? Oh, thank you. I love you. Okey, blok yang tadi tu yang tanya tu blok. Janganlah. Lepas tu ni sekejap makanan. Okey, tadi ada orang tanya pasal makanan tu. Dia kata sekejap okey, sukan bodybuilding betul. Boleh bermula seawal umur berapa? 17, Macam 7 pagi lah. 16, 17 dah boleh start. Sebab dekat TikTok ada this boy, dia kurus je. Dia road to bicep. So hari-hari dia makan. Road to sebab bicep. Dia, I tak ingat tapi dia Hari-hari dia tunjuk besarkan hari-hari badan dia tu. makan Berapa umur dia? 13 ke 14 Too young. Too young. Kalau sukan bina badan, elok 16, 17 ke atas. Saya nak bina perut dia tu. Perut saya dah macam pelampung. Kalau nak bina, belasah je. Biryani. Kejap, 8 biji telur sebelum tidur. Ada siapa makan 8 biji? Tak Itu cukup, tips salah untuk cakap. tidur nyenyak. 8 biji telur sebelum tidur, tips Sebab tidur nyenyak telur tu sebab dia perut casein kenyang. protein. Dia protein yang lama dalam badan dia dalam Tidur lena, 10 jam. 8 biji telur sebelum kita tidur. membesar masa kita tidur. Okey. Masa kita tidur badan kita jadi katabolik. Jadi kita tengah rest. Time tu lah otot membesar. Time tu lah dia perlukan protein. Untuk last daripada saya tentang makanan ni, which animal protein yang terbaik? Ini chicken ke, fish ke, beef ke? Fish. Highest protein fish. Lepas tu baru chicken. Lepas tu beef. Oh. Tapi kalau red meat, dia maintain muscle kita. Oh, red meat. Daging. Daging ah. Sebab kalau orang berhenti nasi tapi makan daging, dia kata berat tak turun. Pasal daging lah. Oh. Dia whole, kita punya weight tu dia whole. kurangkan Lepas tu daging bila lah. orang tengah diet, dia tak boleh ambil daging. So ambil fish. Ambil ikan lagi cepat. Okey. Ikan, Baik. Baik. Talking about diet guys. Best ni. Ni minta GJ bagi tips sebab dia dah kurus sekarang. Yang penting Datuk cakap tadi. Terima kasih. Ada yang masak juga Ada yang masak. Datuk cakap lepas exercise baru ambil kretek. Oh, kreatin bukan Baju kretek. longgar ni, baju longgar ni. Tak payah tarik kalau longgar tak payah tarik. Terusnya kenapa GJ macam dah susut sekarang? Baju longgar. Weh, dia punya happy lah kata dia kurus. Okey, jom. Okay, jom. Okay guys, kita nak live. Stand by kita nak live. Tadi saya dah pasal cermin, Farah. Okay, baik. Masing sedang membina otot masing-masing untuk menjadi at least naik Ya. juara ataupun nombor 3 di belakang Datuk Mike sebab beliau adalah champion. Juara dunia 6 kali. 6 kali. So Farah, kita kau tak dapat kisah bila kita orang lepak-lepak macam ni, dada aku sentiasa bergerak je. Kau okey Tak ada, mata I tak ada tengok badan korang. Bila I cakap, I mata pandang mata. So tak fokus benda lain. Okay. So Datuk Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah ataupun Datuk Mike Mahin ada dengan kita. Banyak tips yang kita perolehi masa off record tadi. Tadi ramai yang melayan dekat Instagram. Yes, sebab Cip pun sempat tanya tentang pemakanan Cip. Makanan ya. Share sikit Cip apa yang Datuk kongsi. Tadi tanya berkenaan dengan protein. Okey. Sebab nak membina
bina otot ni tu protein kan. Kena Protein ada terbaik. protein. Ya. So protein dia ada powder, protein dia ada telur. Tadi saya tanya Datuk dari segi protein, animal protein makanan ni yang mana yang terbaik, dan Datuk kata ikan yang terbaik. Ikan paling tinggi protein lah. Ikan kembung, ikan terubung. Itu tak kisah ikan apa pun jenis. Orang kata salmon pun bagus. Salmon tu Ah. yang Sama mahal. Mahal. kalau codfish Coffee lagi lah mahal. bukan cerita bahasa mahal. Dia sama je. Salmon dengan codfish lebih kurang sama je. I see. So, Tapi lepas- kalau nak turun berat badan, cepat, salmon pun kena berhenti. Ha? Yes. Oh, Sedap. Salmon Ada dia fat? ada fat dia. Tapi fat dia bagus. Dia elok ambil malam lah sebelum tidur makan salmon. Tapi lain ikan ambil biasa. lah tilapia. Tok, kalau sebelum tidur makan naiklah badan tu. Makanlah ikan. Ikan. Nasi? Nasi kalau boleh awal sikit dalam pukul 6.30, 7. Malam ikan dengan sayur, sup sayur ke. Lapar tu. Okey. Sabar guys. Abang seronok. Tadi kita dah baca dekat Instagram. Okey. Ada yang dekat radio tak sempat berkesempatan dengar. Kebetulan WhatsApp masuk. Right. Kawan kita seorang ni nama dia siapa Amalina. Oh, Amalina. Dia perasan tentang KJ. KJ memang dah kurus dah sekarang. Pakai baju pun saiz M. Mana dia tahu saiz KJ M? Aku yang kawan dia. Amalina ni supplier batik aku. Oh, patutlah dia tahu Ustaz. Okey, nasib baik. Okey. Sebab pasal gym guys. Ni kita cermin dah tadi baca ni. WhatsApp, Cermin. Saya selalu pergi gym. Saya seorang wanita, nama dia Tila. Tapi saya suka tengok dis jejaka. Oh. Maknanya inspirasi dia nak pergi ke gym jumpa jejaka. Itu tak kira okey lah kan? Aku Boleh tak terima, kisah eh? jejaka. Boleh Jangan terima. tengok Datuk Mike. Dia gym mana? Tak disebut pula kat sini. Dia Malaysia punya sponsor. Cuma saya sehari dua saya okey, hari yang keberapa saya tak ingat, saya turn off bila mamak yang saya suka tengok tu 24 jam tengok cermin. Adakah itu normal bagi lelaki Oh, yang yes. pergi ke gym? Betul. Very good question. Ya, betul. Nama? Maknanya? Kenapa? Sebab bila badan dia ada otot apa semua, dia suka flex. Dia suka tengok. Macam contoh kat rumah saya ada 2 cermin. Satu kat bilik saya 6 foot 6 kaki 4 kaki lebar. Saya bangun je saya flex, saya tengok badan saya. Oh, Saya pun nak buat lah. macam tu duk. Tapi kat cermin terlampau lama agaknya dia pecah sendiri. Mirror on the wall. Aduh. Pecah. The biggest muscle in the world. Pecah dia. Sebab dah muka macam nak keluar datuk. Saya pecahkan cermin tu. Tapi cermin ni dia bukan soal perasan ke, narsisis ke, dia nak tengok progress kita. Progress ya, progress Betul. badan kita lah. Faham. Yelah, Betul, perempuan betul. dia risau. Alah, perempuan dengan cermin ni jangan start Ini baru kita tengok lelaki tengok kat gym dia bising. Sekurang-kurangnya kita lelaki tengok cermin, kita tengok the whole body. Yes. Perempuan dekat cermin, muka dia saja. Dia Iyalah. nampak setitik apa tu. Tengok muka min ni semua tengok min dia. Sebab Ah, perempuan dia bila dia. tengok cermin dia nampak tau titik-titik jerawat dia tu. Yang itulah 1 kilo powder dia cover. Biji tepung. Dengan biji tepung dia apa semua. Sebab kita untuk lelaki, kita tak ada particular sangat mengenai beauty ni. Yang itulah celah kangkang, itulah Amboi. badan, itulah ketiak dan itulah muka. Sabun itu. Senang. Yang sama. Okey, baik. Cukup sekadar di sini saja tentang gym. Kejap lagi. Ni last tau, lepas ni last. Lepas ni last. satu lagi, dengan Din. Datuk. Aku nak minta juga tip daripada Datuk. Sebab apa? Lelaki, masalah lelaki satu saja. Perut buncit. Perut dia je. Muka dah handsome dah macam Jeong Sok dah. Ha. Kan? Tapi bila bicep dah ada, perut tu how need Okey. to flat the stomach. Okey, kejap lagi tu, kejap lagi. tu, Lemak yang degil. Kejap lagi. Satu, kena jawab pasal lemak yang degil. Dua, kita tengok arm wrestling. Okey. KJ and Datuk Mai. Tak payahlah. Kita jagalah KJ. Malu Tolong. lah. Dah tahu kalah. Hot FM. KJ Johan. Penat. Farah Fauzana dan AG yang dibawa oleh Afin Bank. Kita orang sempat bumping, sit up, apa Ya, semua bagus tadi. lah. Datuk dah tunjuk macam mana cara nak hilangkan ataupun nak buat badan macam Datuk Mike hari ini. Kerana beliau adalah champion, juara dunia dah 6 kali. Tapi Datuk betul ke? Tadi awal-awal tadi Datuk cakap ini penyertaan terakhir Datuk untuk World Champion. Saya masih dalam perbincangan dengan persatuan MBBF sebab MBBF kata dia orang nak saya lagi untuk setahun 2. Tapi saya dah masih dalam perbincangan dengan persatuan lah. Untuk Datuk sendiri? Saya Secara sendiri, peribadi lah.
Secara peribadi itu rahsia. Rahsia. Saya akan umumkan tak lama lagi. Ui. Tok, nak tanya balik kepada pertandingan ni sebab bina badan ni adalah sukan yang subjektif. Yes. So ada tak pengalaman Datuk yang Datuk rasa Datuk menang tapi pengadil buat hal? Ai. Banyak kali. You ke? Sebab saya ingat lagi macam tahun 2012, 2016. Saya tak ingat lah Patut saya dapat nombor 1. So kadang-kadang dia adalah favoritism. Dia nak bagi medali. Bagi tuan rumah dia apa benda. Medali tuan rumah dia ada advantage. Yalah subjektif kan. So tak boleh terpaksa mengalah lah. Macam mana dia nak menilai kemenangan seseorang atlet dalam sukan bina badan ni? Bina badan ni dia tengok ikut kategori masing-masing. Okey. Macam kategori saya dia ada height dengan weight. Right. So lebih tingginya semua lebih kurang. Jadi dia dari atas pentas tu pengadil ada 9 orang daripada lain-lain negara. So dia akan tengok perpisahan metod, symmetry, beauty badan on the stage. Alright. Lepas tu kalau 50-50 point tu pun dia akan tengok confident level atlet itu atas pentas. Cara persembahan sebab dia ada ikut lagu kan tak salah. Itu cuma persembahan, itu tak ada point. Oh tak ada. Tak Alright. ada point. Yang ada point tu bila dia panggil comparison. Pre-judging ada katalah 15 orang, dia akan panggil 5 dulu. Lepas tu dia akan panggil, judges akan panggil comparison tu judge, okey judge nombor 2. Okey panggil tag nombor ni. Itu penting. Oh, time tu lah nak tunjuk tu. Lagi banyak judge panggil you, confident you dalam top 3. Okey. Top Kalau tak panggil maknanya habis lah. Kalau tak panggil duduk belakang Oh, tu dia bukan bye je lah. dia bukan flex tu bukan ikut berirama ikut lagu ding ding tak ding ding. Tak ada. Dia flex. Itu music tu final je, yang top 5 final dia buat. Itu just a performance saja. Faham, Tapi yang faham. masuk comparison tu, yang pre-judging tu, kat situ dia dah tahu dah siapa top 5. Oh, Itu yang okey. penting. Faham. Okey. Alright, ni last soalan daripada kawan-kawan kita. Tolong tanya Datuk Fafau, Breakfast Hot. Saya ni pergi gym nak kurus. Diet semua bagus. Tapi bila balik gym, lapar tak ingat dunia. Sebab dah gunakan semua tenaga. Makan macam tak ada hari esok dah. So macam mana? Tolonglah. Tapi saya memang tak tahan. Rasa lapar. semua orang macam tu ni, semua orang macam tu. Ada masalah sama. Dia mungkin lepas training dia ada minum tak protein. Oh, kau tak Ya, minum protein. Jadi protein tu yang Bila saya cover. minum protein rasa Dia dah kenyangkan kenyang. sikit. Tadi Datuk ada cakap ambil protein dengan kreatek. Kenapa kreatek? Bukan kreatek, kreatek tu berasap. Habis ni Kreatin. Kreatin. kreatin tu apa? Bukan Jadi gadis powder kreatek. lah. Lah macam mana nak buang lemak yang degil ni? Yang lower abdomen ni. Lower ab ni. Ni tiga-tiga ada ni masalah Semua ni. dah cantik semua tu. Jaga pemakanan. Lepas tu kalau boleh 2 hari sekali, 2 hari every 2 days buatlah leg raise. Reverse crunch tu. Liver crunch tu leg raise. Macam tu je, buat macam tu je. Itu je. Sebab dia kita kena stretch dia. Dia memang lemak akan duduk kat Ji, bawah. yang paling kat bawah kaki sekali. tu macam gini. Tu. Lepas Okey. tu buat twisting. Twisting. Kayu tu alah kayu mop kat rumah Okey. pun boleh. Letak twist je lah. Tapi tu jangan Russian jangan twist. ikut kiraan. Okey. Ikut timing. Oh. Kalau boleh setengah jam tengok TV. Setengah jam ke? Ayo, setengah jam. Saya takut bila nak jalan nak pergi kedai pun tengah twist juga. Terbawa-bawa Apa, tu. boleh, Macam boleh. saya buat Russian twist tu. Tapi lagi bagus boleh tengok kiri kanan. Kelakar lah. Okey Datuk, untuk permulaan macam apa yang saya buat ialah control my sugar. Okay. Is that very good stuff? Kalau boleh berhenti sugar terus. Alamak. Lagi bagus. Ambillah brown sugar sikit. Ganti susu okey ke? Susu Susu pekat. lemak Oh tak boleh juga. tak boleh. Kalau diet betul-betul susu tak boleh. Susu tak boleh Macam-macam lah kita Tak boleh belajar manis ni. susu tak boleh, keju tak boleh, pelanta tak boleh, banyak benda tak boleh. How about bread Datuk? Break wholemeal lah. Wholemeal lah. Macam saya kalau pergi bertanding, break pun saya tak akan makan. Sebab itu processed food. Okey, faham. Baik. Bersyukur So, dah Saya masuk makan bina badan. plastik bread tu je. Ya, betul je kan. Apa pun Tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, tak boleh makan. Tak apa Tak guys, apalah, tak biar apa. Datuk seorang je lah, tak apa. Yang penting guys, walaupun rasa macam badan tengah bulat, tinggi ke apa ke, kalau kau nak pergi gym, jangan rasa malu. Okey. Itu salah satu pesanan daripada kawan kita dekat WhatsApp ni. Dia kata, faham untuk starting, you akan sangat berbeza dengan orang yang dah lama dalam gym. Yeah, you just need Just to face be it. just face it. Just face it. Macam mana pun you just face it. Yeah. So you have to face, apa tadi? Lalu macam mana pun you just have to face it. Hilangkan rasa malu tu. Yes. Janji kita kenapa? Dia nak buat muka selamba je. Tak buat selamba. Datuk. Datuk, last but not least. Last but not least, please. Please
Okey, kat mana Datuk main gym supaya mungkin mereka semua boleh datang dengan Datuk sekali, boleh minta advice Datuk sambil-sambil tu dekat mana Datuk selalu lepak gym. Saya selalu dekat PJ je. Dekat Body Factory. Oh. Body Factory kat PJ. Oh, Datuk kan ada kat situ. Kita orang kalau datang, Memang kita ada. orang dapat free tak? Boleh. Datuk belanja lah Datuk. Datuk kan dah kaya 6 kali. 6 kali bukan setahun lebih. Tapi apa pun Datuk, kami daripada Kena support, Backbone kena Squad, support. kita Ya. akan sentiasa support and wanna say thank you so much kerana sudi datang Yes. bersama dengan kami di waktu pagi ni. Okey, Datuk. saya pun ucap terima kasih lah kepada On FM sebab jemput saya datang. Jangan berhenti dulu Datuk. Kita memulakan Datuk untuk mengharumkan lagi nama negara. InsyaAllah. Oh, itu dia. Terima kasih again kepada Datuk Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah ataupun Datuk Mike Mahin, juara dunia ke-6 ataupun 6 kali untuk kejohanan dunia bina badan. Stream terus Hot FM. Finbank, KJ Johan Fafau dan AG Backpast Hot FM. Sekarang badan semua dah lawa-lawa dah. Ya, korang boleh check out dekat sorry saya punya mic salah. Korang boleh check out dekat Instagram Hot FM lah nanti sebab ada perlawanan apa kita panggil perut tu ah? Flag. Flex perut Leg race, leg race. Bukan perut tu tadi. Leg race lah, leg race lah. Angkat Bukan, kaki. tadi kita perlawanan yang kita tunjuk yang body tadi tu. Oh, bukan yang leg race tadi. Semualah korang tengok je lah dekat okey, Instagram sebab perangai masing-masing. Masing-masing power rupanya. Aku Power. pun bilang, kita boleh, kita mampu melakukannya. Aku tak sangka AG ada 12 pack rupanya. Ya. Sebab Datuk umur dah 50. So siapa lagi pelapis dia kalau bukan kita, Cik? Betul. Lepas Datuk, lepas ni Cik dulu lah. Dulu lah, lepas- world. World. Malaysia, diorang ni Malaysia nak Ya. je. Okey, Okey. ya faham. Aku Okey. lepas ni balik ni, Aha. ngam aku dah tadi aku telefon kilang cermin. Okey. 80 kali 95. Cermin Oh. apa? Pula sama. Ada cermin yang kita boleh beli yang menampakkan kita kurus. Ada. Is it? Yeah. Better kita beli cemen tu je. Ya. Tak boleh, bahaya. Nanti kita rasa kita kat dalam bilik kurus, kita keluar bok. Biarlah It's apa. okay, kita orang muda kata delulu. Delulu. Wow. Confident, kita kena confident. Delusional. Okey. Okey, aku rasa kena setakat di sini saja. Dengan kita semua, dah habis Dengan dah? Cik ni susu bukan dengan Cik Oh, dah. Biasalah. Tapi Cik, okey. kalau boleh datang, Kelebihan. kalau boleh datang balik hari Rabu boleh. Sombong pula si ni. Aku ada kelebihan bro. Ex-menteri. Tahu SUK ni siapa? Kena tikut lah. Cantik lah kalau ada flex macam tu. Ya. Ex-menteri lah, SUK lah Dengar semua. kata nak ni suruh datang Rabu Yes, tolong datang kembali hari Rabu sebab ada kerja ekstra untuk awak ya. Okay, I check my schedule. Tak ada. I dah check your schedule. Oh amboi. I kan tentukan hidup korang. Apa pun kita nak bagi harapan sikit untuk Harimau Melaya, Cip. Esok perlawanan di antara Malaysia menentang Chinese Taipei. Ya, what do you say, Cip? Dalam hati aku dah yakin satu kaki dah Melangkah. dah melangkah. Wow. InsyaAllah. Ada. Okay, prediction. Prediction, Cip? Prediction Kalau tadi Presiden FAM 2-0. kalau dia kata 2-0 aku tak boleh lah. 3-0. 3-0. Kasih up. Jo? Jo berapa Jo? 3-0. 3-0. Kalau dia cakap 3-0 tak boleh lah. Aku cakap 4-0. Okay. G, kau pula G. 2-0 FAM, Cip 3-0, Johan 4-0. Tak boleh sama lah. Ayo sama. Aku cakap 4-1. Bagi juga. Bagilah. Aku Boleh. harapkan Tuan clean rumah, sheet. tuan Aku rumah. harapkan clean sheet tapi 4-1 pula. Alah menang, janji menang. Okey lah. Kan. Alright, thank you so much guys. Boleh berhenti hantar SMS, WhatsApp. Sebab ramai yang hantar WhatsApp tengok cerita pasal ni. Sebab diorang tadi tengok YouTube. Semua sibuk cerita pasal KJ kurus. Okey, dan satu lagi cantik untuk Harimau Malaya. Silakan Farah. Harimau Melaya. Na 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 na. Harimau Melaya. Sambunglah. Hot FM. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.